Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 25 Mac. Kerajaan Sarawak tidak membeli kenderaan jenis jenama Jepun yang berkuasa hidrogen untuk kegunaan rasmi. Sebaliknya, ia diberikan oleh sebuah syarikat kenderaan sebagai menghargai inisiatif kerajaan negeri ini untuk mempromosikan tenaga hijau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Hau Peng menegaskan Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang mempunyai kemudahan berasaskan tenaga hidrogen. Kenyataan menerusi aplikasi WhatsApp rasmi pejabat Premier Sarawak juga memberitahu ia juga bagi mempromosikan tenaga hijau kerana Sarawak adalah penggalak utama tenaga hijau. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden Parti Bumi Kenyalang PBK Vun Lee Shan yang membidas kerajaan negeri kerana mendapatkan kenderaan berkuasa hidrogen berteknologi tinggi baharu itu untuk 3 timbalan Premier Sarawak baru-baru ini. Premier Sarawak turut menerima kenderaan jenis sama pada Januari lepas. Pelbagai acara berskala besar akan diadakan bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka atau Hari Sarawak 2023 bermula pada penghujung bulan Mei ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tema sambutan ialah Sarawak Maju Makmur bersesuaian dengan kemajuan pesat serta kemakmuran yang telah dicapai sepanjang 60 tahun yang lalu. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu acara-acara utama yang akan berlangsung ialah Konvoi Kembara Sarawak Merdeka, Pameran Digital 60 Tahun Sarawak, Majlis Kesyukuran Perdana, Perhimpunan dan Perarakan, Penganugerahan Commemorative Medal, Majlis Jamuan Negeri, Konsert Rakyat dan Persembahan Bunga Api, Perarakan Kapal Berhias dan Street Parade. Beliau memberitahu untuk Konvoi Kembara Sarawak Merdeka, ia akan bermula dari bahagian Limbang dan berakhir di Kuching dari 28 Mei hingga 22 Julai. Pameran digital 60 tahun Sarawak pula akan diadakan di setiap bahagian juga bermula dari tarikh yang sama. Manakala Majlis Kesyukuran Perdana akan diadakan serentak di seluruh negeri pada 22 Julai ini. Katanya Perhimpunan dan Perarakan yang akan berlangsung di Padang Merdeka pada 22 Julai merupakan acara kemuncak bagi sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka tahun 2023. Selain itu, penganugerahan Commemorative Medal akan diberikan kepada penerima yang telah berbakti kepada Sarawak pada hari yang sama. Ini diikuti Majlis Jamuan Negeri di Dewan Undangan Negeri Sarawak dan Konsert Rakyat dan Persembahan Bunga Api di Padang Merdeka pada sebelah malam. Datuk Seri Abdul Karim menambah perarakan kapal berhias pula akan diadakan di tebingan Kuching pada 29 Julai. Acara Street Parade akan diadakan di 3 lokasi iaitu Kuching pada 5 Ogos, diikuti Sibu pada 12 Ogos dan Miri pada 19 Ogos. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran, logo, tema lagu, laman sesawang dan kalender acara bersempena sambutan berkenaan di Kuching. Baik, sementara itu pada sidang media yang sama, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu Sarawak mengambil pendekatan munasabah dalam menetapkan garis panduan atau kaedah penganjuran acara atau persembahan hiburan di negeri ini. Jelasnya, garis panduan atau kaedah yang ditetapkan adalah berbentuk tidak terlalu bebas dan tidak terlalu ketat. Kita di Sarawak ni selalunya kita membuat penentuan sendiri. Tapi kita apa atau cara kaedah yang kita letakkan untuk mengatur apa-apa program, dia tidak lari daripada apa yang ditetapkan oleh Semenanjung. Beliau diminta mengulas mengenai pelaksanaan garis panduan untuk penganjuran acara atau persembahan hiburan di negeri ini. Datuk Seri Karim memaklumkan untuk tahun ini Sarawak menerima banyak cadangan penganjuran acara bertaraf antarabangsa termasuk Festival Jazz, Country Music Festival, Regata Sarawak serta Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia. Sambutan Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2023 akan disambut meriah sebagai salah satu acara dalam sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, 3 acara utama akan diadakan bersempena dengan sambutan tahun ini termasuk Gawai Bazar yang akan diadakan pada 16 hingga 25 Jun depan di pekarangan Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MBKS.
Datuk John Siki memberitahu bazar gawai tersebut dijangka dirasmikan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Jelasnya turut diadakan parakan gawai Dayak Niti Daun pada 17 Jun dan lokasi bagi parakan tersebut belum diputuskan. Bagaimanapun parakan itu akan melibatkan persatuan pelbagai etnik daripada pelbagai badan bukan kerajaan di Sarawak. Bagi majlis makan malam sambutan gawai Dayak 2023 pula akan diadakan pada 24 Jun di Kuching. Ia akan dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tua Puan Datuk Patinggi Ragat Kudri Taib. Datuk John Siki berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa kerja sambutan gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2023 di Kuching. Amalan bantu-membantu perlu dipupuk dalam setiap lapisan masyarakat sama ada badan kerajaan, syarikat atau pertubuhan bukan kerajaan NGO. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Snadin, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, dalam sebuah masyarakat majmuk, keinginan untuk membantu lahir dari rasa sayang dan prihatin untuk membela nasib golongan kurang bernasib baik. Datuk Sri Lee memberitahu ini juga selaras dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk mewujudkan masyarakat penyayang dengan menghulurkan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan bantuan bencana di Dewan Balai Raya Kampung Lereng Bukit di Miri. Pada majlis tersebut sebanyak 12 ketua isi rumah yang membabitkan 78 ahli keluarga mangsa kebakaran menerima bantuan tersebut. Insiden kebakaran di Kampung Wireless Jalan Permaisuri berlaku pada 17 Mac yang lepas. Ia membabitkan 9 buah rumah kayu jenis struktur tidak kekal musnah dalam kebakaran tersebut. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS terus komited dalam menjamin kebajikan masyarakat menerusi pelbagai inisiatif antaranya pengagihan zakat bagi meringankan beban golongan yang memerlukan terutamanya pada bulan Ramadan ini. Bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan program Kasih Ramadan 2023 di Kuching, Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili memberitahu program tersebut akan dilaksanakan di seluruh negeri bagi memberi bantuan kepada golongan asnaf yang menyambut bulan Ramadan sekaligus meraihkan sambutan Aidilfitri nanti. Katanya seramai 30 orang penerima daripada golongan asnaf sekitar Kuching menerima bantuan berbentuk makanan serta kewangan berjumlah RM50,220 melalui program itu. Manakala 3 keluarga penerima di Kampung Siol Kandis juga akan menerima bantuan tersebut terus ke rumah masing-masing dalam masa terdekat. Tambahnya setakat 28 Februari lepas sebanyak RM13.02 juta hasil agihan zakat telah diagihkan kepada golongan asnaf melalui pelbagai program di bawah TBS. Pada majlis tersebut, pihak Telekom Malaysia Berhad juga menyerahkan pembayaran zakat perniagaan berjumlah RM309,000 kepada TBS. Gagasan 3 kesatuan sekerja daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Sarawak dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Jumaat. Kunjungan yang diketuai Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Hasil Dalam Negeri Seru, Muhammad Abdul Manaf bertujuan untuk berbincang bersama Premier Sarawak mengenai sokongan pihaknya terhadap ketiga-tiga agensi tersebut. Bercakap kepada media selepas kunjungan hormat itu, Muhammad Abdul Manaf memberitahu ketiga-tiga agensi itu agak diasingkan ke atas Kerajaan Sarawak terutama dari segi membantu dalam kutipan cukai termasuk sumbangan aktiviti di peringkat negeri. Tamanya agensi terbabit menyokong usaha Premier Sarawak dalam memacu negeri dengan kadar kutipan cukai pada tahun lepas dilihat meningkat. Sementara itu, Presiden KWSP Sarawak Roni Khairuddin turut memaklumkan kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memohon kerajaan negeri membantu pegawai-pegawainya untuk mendapatkan hak tuntutan menerima elawan wilayah. Ujarnya setakat ini lebih 50 orang pegawai yang dilantik dari tahun 2008 ke atas telah dinafikan hak menerima elawan wilayah.
Projek Tanggungjawab Sosial Korporat CSR oleh stesen-stesen minyak Petronas Miri bersama Jabatan Kerajaan merupakan aktiviti tahunan dalam membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Pengurus stesen-stesen minyak Petronas kawasan Miri, Bintulu, Limbang, Marudi, Michelle Ting Lee Ye berkata kerjasama dengan RTM Miri merupakan kali ketiga pada tahun ini bersempena dengan program Jelajah Ramadan Miri FM 2023. Michelle Ting dalam pada itu turut mempelawa agensi-agensi kerajaan yang lain untuk berkolaborasi menerusi program CSR dalam memberi khidmat sosial kepada masyarakat. So we are hoping that through this CSR program dapat meringankan beban ibu tunggal, anak-anak yatim dan juga orang yang berkebutuhan. Beliau ditemui pemberita semasa penyerahan sumbangan Jelajah Ramadan Miri FM daripada stesen minyak Petronas Jalan Bintang di Miri. Sementara itu, penerbit program Jelajah Ramadan Miri FM 2023, Juraini Tamin berkata kerjasama tersebut bertepatan selaras dengan objektif program iaitu menjalankan program khidmat sosial bersama badan-badan korporat, badan bukan kerajaan dan masyarakat setempat sepanjang bulan Ramadan ini. 3 lokasi terpilih bagi program tersebut ialah di Masjid Darul Istiqamah, Kampung Luak pada 26 Mac ini, Kampung Leren Bukit pada 27 Mac dan Kampung Bulau Berkenu 1 April nanti. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Sabtu 25 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani.